أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita, yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu bukan saja nikmat yang sedia ada itu dikekalkan, tetapi juga ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Muslimin muslimat yang dimuliakan, insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Dan kata pengarang kitab ini, dan lagi Tuhan menurunkan ayat begini, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, sekalian yang ada akan lenyap, yakni akan binasa, akan rosak, akan berakhir. Yang kekal hanya zat Tuhan, yakni yang hakikinya, yang kekal secara hakikinya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Allah Ta'ala sajalah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Suratul Rahman ayat 26 sampai 27. Baik, yakinlah sahabat-sahabat Nabi bahawa semuanya akan lenyap. yakni dengan ayat ini, menerusi ayat ini, maka sahabat meyakini bahawa pertama sekali semuanya, yakni segala makhluk ini akan lenyap, akan binasa semuanya. Cuma kita kena, bila bahasa ni kadang-kadang ada waktunya sesuatu itu diungkapkan secara umum. Kadang-kadang bila terperincinya tu adalah pengecualian-pengecualiannya. Jadi itu biasalah menjadi cara percakapan. Nak beritahunya, menjadi sistem percakapan kita ni ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Jadi ada waktu-waktunya orang bercakap secara umum, tapi di tempat-tempat lain dia mengkhususkannya pula.
Jadi kita ni kena faham sistem ini, cara bercakap macam ni. Kalau kita tak tak pakai sistem ni akan berlaku banyak salah faham lah. Baik, contoh mudah di sinilah. Jadi sahabat-sahabat tu bila baca ayat tadi tu, mereka ni yakin bahawa semuanya akan lenyap, akan binasa semuanya. Yang ni semuanya itu merujuk kepada segala makhluk lah. Akan binasa, akan lenyap, akan rosak semuanya, akan berakhir. Tapi kita sedia maklum bahawa syurga neraka ni yang diciptakan Allah, dikekalkan Allah, dikekalkan. Jadi kita fahamlah bila sebut lenyap ni, kalau ayat ni kita baca selapis, semuanya akan binasa, akan rosak, seolah tak ada benda kekal kecuali Allah Ta'ala sajalah. Jadi kalau kita perincikan balik, kita sebut, kita jelas balik ayat ni, berarti kita kena jelaskan bahawa semuanya dengan arti makhluk, semuanya akan binasa kecuali yang dikekalkan oleh Allah. Jadi cara percakapan seperti ini menjadi salah satu dah menjadi suatu kaedah bercakap dah, menjadi satu kebiasaan. Saya sebut perkara ni kerana ada poin yang saya nak jelaskan nanti, yang kerana itu menyebabkan banyak berlaku salah tafsir sehingga membawa kepada macam-macam perkara lah. Baik, jadi di sini dinyatakan semuanya, yakni makhluk seluruhnya itu akan lenyap, akan binasa semuanya secara umumnya. Tapi secara terperincinya adalah perkara-perkara yang dikekalkan Allah. Benda tu memang dia akan binasa, dari segi potensinya dia boleh binasa, tapi dikekalkan Allah. Antaranya syurga, neraka. Kerana dalam keyakinan kita, syurga dan neraka itu kekal. Kekal dengan arti dikekalkan oleh Allah. Jadi penggunaan bahasa ni kadang-kadang boleh bawa masalah juga kalau kita dah ambil hal tentang perkara ni. Contohnya macam mana? Bila ada orang sebut syurga dan neraka tu kekal, kita ni kadang-kadang hak jenis gini segera sangat ni, tergopoh kambah ni, tak betul kata-kata tu hak kekal hanyalah Allah. Jadi bila orang mengatakan syurga neraka ni kekal, salah tu. Yang kekal ni Allah saja. Jadi kita kena fahamlah, bila orang mengucapkan syurga neraka itu kekal, sebenarnya dengan makna dikekalkan, tapi dari segi bahasa boleh guna, boleh cakap macam tu. Saya sebut aspek-aspek ini, nanti saya akan beri contoh. Berlaku kecelaruan dalam berfikir dalam masalah-masalah tertentu ni, salah satunya berpunca daripada masalah bahasa ni, memahami kaedah bahasa. Dan yang kekal, yakni yang kekal secara hakikinya hanyalah Tuhan, yakni hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi menerusi ayat tadi tu, bila dengar saja para sahabat begitu yakin dan jelas, mereka faham dengan jelas dan yakin bahawa selain daripada Allah Taala tu binasa. Yang kekal hanyalah Allah. Secara umumnya. Secara perincinya adalah makhluk-makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Padahal makhluk tu sendiri memang ada potensi binasanya, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, walaupun dalam ayat ini dikatakan wajah. Dalam ayat tadi tu disebut wajhu. Wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa maksudnya kekal. Wajhu, wajah ni bahasa Arab, bahasa kita muka ni. Jadi kalau kita terjemah satu-satu ayat ni, wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah, yakni muka Tuhanmu. Perkataan ini boleh kalau kita tengok dari sudut zahir dia tu, dia boleh membawa kepada beberapa perkara. Pertama sekali, Tuhan tu ada muka. Yang mana kita faham muka tu adalah anggota.
Ni faham secara zahir ni, faham secara zahir dulu. Dengan ayat ni mensabitkan Tuhan tu ada muka. Dan kita tahu muka tu salah satu di antara anggota-anggota. Bila sebut muka, ada bahagian lain lagi lah. Dia tak ada muka saja. Waktu hatu, muka saja tu. Nampak muka saja tu, jadi hatu je gitu tu. Bahasa kita kalau sebut muka, orang faham dah. Dia salah satu di antara beberapa anggota. Ada muka, ada badan. Kita akan faham macam tu. Kalau segitu saja tu, orang dah sebut macam tu. Itu dari segi kefahaman. Itu secara zahirnya orang akan pergi ke situ. Kalau kita faham secara zahirnya. Kemudian yang kedua, boleh dipahami juga muka yang kekal, seolah-olahnya lain daripada muka tu tak kekal. Boleh dipahami, boleh pergi ke situ dari segi zahir dia tu. Tapi seperti itukah dipahami oleh sahabat? Ini yang kita nak tengok. Seperti itukah? Baik. Walaupun dalam ayat ini dikatakan wajah, yakni muka tu, yang dalam bahasa Arab artinya muka kita ni, tetapi sahabat-sahabat Nabi tidak repot ni tak jadi kelang kabut. Maksudnya kelang kabut ni pening jadi. Dah mana ni? Kelang kabut. Nak beritahunya dalam ayat ini bila diturunkan sahabat Nabi tak jadi kelang kabut. Sebab apa? Mereka boleh faham dengan baik. Boleh faham dengan baik. Tidak repot soal itu, yang tidak kelang kabut, tidak muskil tentang perkara ini. Kerana mereka tahu bahawa yang dimaksudkan dengan wajah, yang dimaksudkan dengan muka, wajah atau muka dalam ayat ini ialah zatnya, yakni zat Allah. Jadi sahabat-sahabat faham. Sekalipun ayat ni menggunakan perkataan wajah dengan arti muka, tetapi sahabat Nabi tak faham bahawa dia adalah merujuk kepada makna itu menurut apa yang dijelaskan di sini. Baik. Sesuai dengan sastra Arab, dan ini sesuai dengan kaedah bahasa Arab, di mana biasa dipakai perkataan yang menunjukkan juzuk, yakni dalam penggunaan bahasa Arab kadang-kadang digunakan perkataan yang menggunakan salah satu daripada juzuknya tu, tetapi yang dimaksud adalah kulli, yakni semuanya. Artinya apa? Dalam penggunaan bahasa Arab kadang-kadang dari segi bahasanya dia menggunakan sebahagian daripada sesuatu, tetapi maksudnya kesemuanya. Maksudnya begitu. Dari segi cakapnya sebahagian daripada sesuatu, tetapi yang dimaksudkan kesemuanya. Dalam bahasa Arab ada terang gini ni. Baik. Tetapi yang dimaksud adalah kul, yakni semuanya, yakni keseluruhannya. Jadi nak kabarnya dalam ayat tadi tu, wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah Tuhanmu. Kita faham bila sebut wajah ni muka, bila sebut muka ni sebahagian daripada keseluruhan anggota. Tu bahasa zahir dia. Tetapi sahabat tak faham macam tu. Sahabat faham muka tu bukan berarti muka yang merupakan satu juzuk di antara satu komponen badan. Sahabat faham bahawa wajah di situ dengan makna zat Tuhan tu sendiri. Zat Tuhan. Bukan muka yang merupakan satu juzuk daripada satu anggota, bukan. Jadi sahabat faham seperti itu. Tidak seperti zahir ayat. Dah boleh ke gitu? Dari segi bahasa Arab memang berlaku macam tu. Dari segi bahasa Arab. Baik, kita beri contoh lain, hak mudah sikit, hak dekat nak kita faham. Ada di antara ayat dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Baqarah tu, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka ni meletakkan asabi' ni, jari, usbu', asabi', jari-jari banyak. Jadi jari kita fahamlah jari ni, sepotong ni jari dia panggil ni. Jadi kalau kita tengok zahir ayat tu mereka meletakkan jari-jari mereka ni fi azanihim,
dalam telinga-telinga mereka ni. Jadi kalau kita faham secara zahir, seolahnya apa, kalau kita tengok cari zahir ayat tu mereka memasukkan sepotong jari ni masuk dalam telinga. Besar benar lubang telinga. Siapa boleh masuk jari tu? Ataupun dalam benar telinga tu, siapa masuk jari? Jadi makna itu tu bukan yang dikendaki. Yang dikendaki sekalipun disebut asabi' dengan makna sepotong jari, tapi maksudnya itu adalah ujung jari tu, ujung jari ni. Tak ujung jari ni. Nak tutup tamui dengar. Jadi letak ujung jari ni hak maksudnya ujung jari. Tapi yang disebut sepotong jari. Jadi nak kabarnya dalam bahasa Arab ada cara ni. Hak disebut serema. Maksudnya sebahagian je. Atau terbalik. Disebut sebahagian tapi maksudnya semua. Jadi kaedah cakap macam ni merupakan kaedah bahasa Arab. Maka samalah menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dalam ayat tadi tu, bila Allah Taala kata wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah yakni muka Tuhanmu, bukan bererti muka dengan erti satu juzuk di antara badan hak lain, sebahagian daripada badan, bukan makna tu. Tetapi wajah di situ dengan makna diri Tuhan tu sendiri, zat Tuhan tu sendiri. Bukan muka yang merupakan satu komponen di antara satu badan tu, soal sebahagian daripada badan. Itu bukan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam i'tiqad kita ni, menurut faham seperti yang menjadi pegangan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, Allah Ta'ala zat dia tu zat yang laisa kamislihi syai', yakni tidak menyerupai sesuatu. Berarti hakikat sebenar tentang diri Tuhan tak mampu kita capai di dunia ini. Segala apa yang ada persamaan dengan makhluk bukan. Jadi kalau makhluk tu ada anggota, ada bahagian ni, maka Tuhan tak macam tu. Kalau makhluk tu ada sifat-sifat yang merupakan sifat makhluk, Tuhan tak macam tu. Itu pegangan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam kih ni, muka di sini ni, menurut pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan dengan makna anggota ni, satu juzuk di antara satu badan ni, bukan. Tapi dengan makna diri Tuhan tu sendiri. Dah boleh ke faham gitu? Boleh, sebab bahasa Arab boleh cakap gitu. Dari segi bahasa Arab boleh kata gitu. Nak kabarnya. Jadi sahabat-sahabat bila dengar ayat ni, mereka tak jadi kelang kabut. Tuhan ada muka, berarti bila ada muka ada anggota lain lagi. Sahabat tak kelang kabut. Mereka faham dengan baik bahawa wajah dalam ayat ni dimaksudkan adalah zat Tuhan yang laisa kamislihi syai', yang tidak menyerupai sesuatu. Biar faham gitu. Jadi saya bila sebut sini ni, saya cuba nak mengulas sikit lah, dan inilah yang perlu kita cuba tengok-tengok sikit supaya mudah-mudahan kita tidak timbul syubhah dalam pegangan akidah kita lah. Bila ada sesuatu aliran lah, kita sebut satu aliran lah, yang menggunakan satu kaedah dalam memahami ayat ni. Kaedah pun, kaedah dia kata kalau Tuhan kata gitu, kena pakai gitu lah. Kaedah ni secara umum tak boleh pakai. Tuhan kata gitu, kena pakai gitu. Dah nak pakai pun kena tengok dulu ayat ni ayat muhkamat ke ayat mutasyabihat, nasah ke mansuh, am ke khas. Tak kena tengok-tengok lagi, barulah kita kena tengok. Maksudnya kalau Boh kata gitu, nak pegang gitu saja tak boleh lagi, kena tengok lagi status ayat ni, kedudukan ayat ni, barulah dapat dipahami makna yang sebetulnya. Jadi itu perkara yang perlu kita faham. Sebab saya kata gitu tu, hari ni yang menjadikan setengah golongan yang mengisbatkan atau ke arah mengisbatkan Tuhan ada tempat, iaitu duduk di arasy tu, kerana kaedah tu yang dipakai. Tuhan kata gitu, Tuhan kata gitu, kena pakai gitu. Jadi kalau kita pakai kaedah ni, kita akan jumpa dengan ayat-ayat yang lebih pelik lagi kalau nak pakai kaedah tadi.
Kaedah kenapa setengah golongan tu percaya, yakin Tuhan tu bertempat, iaitu di Arash, duduk situ tu, atau ke arah tu kaedah dipakai tadi tu, Tuhan kata gitu, dia faham gitu lah. Saya nak beritahu pakai kaedah ni kalau buka tengok pada ayat lain lagi akan jadi berat masalah lain. Contohnya apa benda? Contoh ada ayat disebut dalam Al-Quran bahawa tidak ada 3 orang yang duduk sedang sedang berbisik-bisik illa wahwa rabi'uhum. Maksudnya kalau ada 3 orang sedang bercakap setengah cakap, 3 orang lah, kenapa? Tapi ayat ke apa? Illa wahwa rabi'uhum, ada yang keempat, ada lagi situ. Siapa dia? Allah. Jadi kalau kita nak faham ayat tu kata gitu, warna agaknya 3 orang duduk ni, rupanya ada seorang lagi ni. Kalau ada lagi atu raya dah apa? Orang gitu. Ada 3 orang, rupanya dah atu seorang lagi. Tu tak apalah. Tapi ayat ni sebut Allah lagi ni. Macam mana? Kalau kita nak faham ayat tu dengan makna gitu tu, tak boleh. Dan tidak ada 5 orang yang duduk berbicara ni illa wa wasadisuhu. Kalau 3, yang keempat tu ada, kalau 4, yang kelima tu ada yang lain lagi. Jadi kalau kita nak pakai kaedah tadi, Tuhan kata gitu, gitulah. Ayat ni mana agaknya? Sebab tu tak boleh pakai kaedah ni. Kena tengok dulu ayat ni muhkamat ke mutasyabihat, nasah ke mansukh, am ke khas. Kena tengok belakang. Saya nak bagi contoh lain, nak beritahu. Sebab saya tengok hari ini benda ni sedang diharu, sedang dicuba nak mempengaruhi orang ramai supaya terima akidah ni. Bahawa ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang nak percaya, nak pegang akidah tu, lah, silalah. Cuma saya nak beritahu, nak pakai pun pakailah, tak mau pakai pun sudahlah, bahawa itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan cara faham seperti itu bukan cara faham Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, dalam ayat yang lain diterangkan pula. Jadi daripada ayat tadi sahabat dapat faham dengan jelas dan baik. Mereka faham, sahabat faham maksud ayat tu. Pertama sekali menyatakan kekalnya Allah, sifat baqa. Daripada situlah timbulnya satu sifat di antara sifat-sifat yang wajib kita tahu tentang Allah yang namanya baqa, kekal. Daripada ayat ni lah dia ambil. Salah satunya Allah Ta'ala bersifat baqa, ni dalil. Cuma ayat tadi tu selain daripada menyatakan Allah Ta'ala bersifat kekal baqa tu, juga menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan dipahami oleh sahabat bahawa sekalipun ayat tu sebut berkaitan dengan muka Tuhan, bila sebut muka ni dia menunjukkan satu anggota di antara anggota-anggota lain, tetapi yang difahami oleh sahabat bukan gitu. Bahawa sahabat memahami yang kekal tu bukan muka yang merupakan salah satu di antara beberapa anggota tu, tetapi dia dengan makna diri Tuhan tu sendiri yang laisa kamitslihi syai'. Tu faham. Jadi ayat ni menyebabkan sifat kekal bagi Allah. Baik, kemudian dalam ayat yang lain diterangkan pula, ada ayat lain lagi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Suratul Ankabut ayat 6. Artinya, dan bahawasanya Allah tidak berkehendak kepada sekalian alam ini. Allah tidak berhajat, tidak bergantung kepada makhluk seluruhnya. Jadi ayat ni, daripada ayat ni lah timbul salah satu di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, iaitu qiyamuhu binafsi, orang panggil. Jadi ulama Usuluddin dia buat perkataan suku.
Daripada ayat ni dia ambil ayat yang beritahu Allah Ta'ala tu kaya dengan tidak berhajat. Tak berhajat segi, tak bergantung kepada makhluknya. Jadi tak bergantung kepada makhluk tu dalam bahasa suludin orang panggil qiyamuhu binafsih. Tu bendanya. Jadi kalau orang tanya qiyamuhu binafsih ni tak ada dalam Quran pun tak ada, dah hadis pun tak ada. Memang perkataan tu tak ada. Perkataan qiyamuhu binafsih tu tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis. Tetapi dia adalah perkataan yang dikeluarkan oleh ulama, diambil daripada ayat-ayat semacam ini. Sama juga dengan semayang hajat. Yang setengah orang kita hari ni kata tak ada semayang hajat. Sudah bergenerasi sejak dari dulu alim ulama kita ni melaksanakan solat sunat hajat. Takkanlah mereka ni bodoh belaka. Tak ada seorang orang alim. Tapi hari ni timbul tak ada semayang hajat dia. Tak ada jenis semayang jenis tu. Tak nak kata apa. Jadi kalau ada orang nak percaya benda-benda macam tu lah jangan semayang sunat, semayang sunat hajat. Tak ada. Tapi pegang dalam fahaman mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni, salah satu jenis solat sunat tu solat sunat hajat. Memang kalau nak cari dalam nas kata-kata Al-Quran dan hadis memang tak jumpa perkataan solatul hajah, memang tak jumpa. Tetapi dari mana ulama ambil? Ulama ambil daripada ayat Al-Quran. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan cara bersabar dan semayang. Semayang tu semayang apa? Menurut ulama itulah yang dimaksudkan dengan semayang hajat. Ulama beri nama tu. Gitulah sebenarnya. Tapi kalau nak cari perkataan tu memang tak ada sungguh lah. Memang tak ada perkataan solatul hajat dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis. Perkataan seperti itu memang tak jumpa. Carilah. Jadi kita kena faham konsep ni. Sama juga bila ulama usuluddin sebut antara sifat Tuhan yang wajib kita faham, tahu tentang Tuhan, Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu binafsi, tak berhajat kepada makhluk. Kalau kita nak cari dalam Al-Quran tadi memang tak jumpa qiyamuhu binafsi. Carilah ayat mana, memang tak ada perkataan tu. Tetapi dialah makna yang ditetapkan oleh ulama, diambil daripada ayat ini. Baik, mengertilah Nabi dan sahabat-sahabat beliau bahawa Tuhan berdiri sendiri. Ini perkataan kita hari ini. Mungkin ada orang, kalau dulu orang kita bila sebut berdiri sendiri orang boleh faham je. Hari ini mungkin orang boleh faham lain. Maksudnya dia bangun tak perlu orang angkat hari ini. Tapi maksud perkataan berdiri sendiri ini dalam penggunaan bahasa iaitu tidak berhajat kepada yang lain. Yang ini tidak membutuhkan bahasa Indonesia. Yang ini tidak perlu, tidak bergantung, tidak berhajat pertolongan siapa juga pun. Baik, kerana ia paling kuasa. Kerana Allah Ta'ala lah yang paling berkuasa, yang paling kuat, paling gagah, dan bisa, yang ini boleh membuat apa saja yang dikehendakinya seorang diri. Yang ini Allah Ta'ala boleh buat apa saja tanpa bantuan sesiapa pun. Tak membutuhkan, yakni tidak memerlukan bantuan siapa pun juga. Jadi makna-makna ini disimpulkan pada satu perkataan, iaitu qiyamuhu binafsih. Kalau bahasa kita berdiri dengan sendiri, maksudnya tidak berhajat kepada yang lain. Baik, pendeknya tentang Allah dan sifat-sifatnya semuanya dibentangkan dalam Al-Quran pada beberapa surat, yakni surah dan ayat yang berlain-lain tempatnya. Yakni kesimpulannya mengenai ayat-ayat yang menyebut tentang sifat-sifat Tuhan ini memang disebut dalam Al-Quran di dalam ayat yang berbeza-beza dari segi kedudukannya. Ada dalam surah ni, ada dalam surah ni, ada dalam ayat ni, ada dalam ayat ni. Dia dok dalam satu ayat tu sebut belaka tentang sifat Tuhan tu, disebut dalam satu ayat saja. Dok, bukan jenis gitu. Dia duduk berterabur dalam ayat Al-Quran. Tetapi ulama-ulama lah yang kumpulkan balik, lalu menyenaraikan secara mudah supaya kita senang belajar sifat Tuhan.
maka dibuat pecahan lah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, pembahagian supaya senang, mudah faham. Nafsiyah sifat wujud, lepas tu disenaraikan. Jadi kalau kita baca tu, kita boleh faham dalam masa sehari je, boleh kenal Allah Ta'ala. Bukan sehari, beberapa jam je. Kalau awak jadi cerdik sikit, sekejap je khabar, kenal dah. Cukup lengkap untuk dia mengenal Allah. Tapi kalau dia nak gali sendiri dalam Al-Quran, dengan ayatnya yang bermacam-macam tu, dengan ayat yang beribu-ribu tu, dengan hadis yang puluh ribu, ratus ribu tu, sampai bila agaknya dia boleh jumpa benda ni? Dalam kedudukan ayat tu, sini ada ayat ni, sifat ni sebut dalam ayat ni, itu maksud. Baru ulama-ulama tu dia ambil intipati dia, lalu tulis kitab untuk memudahkan kita belajar, memudahkan kita faham, kita nak mengaji. Itu sebenarnya. Jadi kalau bahasa hari ni, kedudukan hari ni, kalau kita nak buat bandingan dengan kehidupan kita hari ni kok, iaitu orang proses satang tu, dia buat satang segera tu. Gitulah, supaya senang. Tak payah pergi tanam sendiri, tak payah pergi khabak pokok tu, ambil buah, lepas tu pelah tu duk kokoh, perah lagi. Bandingannya gitulah. Tapi kalau kita nak buat sendiri, nak tanam, tunggu besar, nak khabak pula, ni berapa lama kita perlukan masa untuk dapat satang? Benda tak mudah. Maka demikianlah ulama-ulama lakukan kerja-kerja yang tidak mudah ni untuk mudah kita. Kita belajar cara mudah ya. Tapi hari ini timbul satu trend. Saya sebut ni kerana kita dengar perkara ni berlaku. Trend macam mana? Dia rasakan apa yang ulama tulis ni tak asli dah. Hari ni timbul penyakit itu. Apa yang ulama tulis tak asli. Kita kena balik kepada asal, balik kepada Quran, balik kepada hadis. Padahal kau ia tahu Al-Quran tu hak turun ada depan kita tu, cara dia turun bukan turun stokor gitu tu. 23 tahun. Ayat ni dulu kediang, lalu dikumpulkan oleh para sahabat atas perintah dari Nabi, baru dibukukan. Tapi nak kabarnya hari ni orang kita cerdik dah lalu. Tambuh ulama-ulama ni dah asli ni. Nak pada Quran. Kau mula mengaji bermula dari surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terjemah. Bila yakti semayang kau ngaji macam ni? Nah, agaknya sampai ayat berapa nak jumpa ke ayat semayang je. Itu pun secara perincian tentang kaedah semayang tak ada dalam Al-Quran. Secara lengkapnya beritahu gini-gini tak ada dalam Al-Quran. Tapi saya nak beritahu satu trend hari ni, dan ada orang terpengaruh seolahnya tadilah tak percaya dah pada satang ada depan kita ni, kita beli kedai tak percaya dah, nak pergi buat sendiri kita tanam. Allah lah kalau gagah. Tapi takut satang pun tak ada makan, mati dulu tak ada makan pun satang tu. Itu dia. Jadi hari ni kita kena tengok perkara ni. Saya sebut ni kerana ni trend yang berlaku hari ni. Mungkin tak berlaku sini. Jadi kalau tuan-tuan dengar mungkin rasa pelik. Ada ke? Ada. Ada. Terengganu kita ni pun ada. Trend-trend gitu tu. Baik, umpama ada sesuatu yang tidak difahami, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Sebab masa tu sesat tempat sesat ada. Bila timbul ada masalah, ada kemusykilan, sahabat tu tanya kepada Nabi dan sesat lalu. Yang langsung dijawab dan diterangkan oleh Nabi erti yang hakiki dari ayat-ayat tu. Jadi bila sahabat dah tanya ni, berarti sahabat boleh faham dengan baik. Kalau sahabat dah faham, sahabat akan tanya. Contohnya apa? Ada benda-benda yang sahabat dah faham. Bila Nabi kata umat akhir zaman ni jadi lemah, jadi daurah disebabkan kerana kena penyakit ar-ran, kena penyakit ada sejenis penyakit al-wahan, penyakit wahan.
Jadi sahabat ada faham. Bila tak faham, sahabat tanya. Nabi pun beritahu. Jadi kalau sahabat tak tanya itu, berarti sahabat memahami perkara itu dengan baik. Sehingga tidak ada perselisihan faham di antara mereka itu, tak ada perselisihan. Sebab apa? Mereka boleh faham dengan baik. Kalau ada masalah, mereka tanya selalu. Dan Nabi pun beritahu selalu. Jadi tidak adalah perselisihan faham. Baik, kerana itu tidak ada firqah-firqah, yakni tidak ada aliran-aliran, mazhab-mazhab pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Ada orang ditanya pula, dan Nabi Muhammad tu ikut mazhab mana? Pula dah. Ikut mazhab mana Nabi Muhammad? Tak ada mazhab zaman tu. Sebab apa? Semuanya sesuai dengan perkhabaran Nabi. Timbul masalah, khabar je Nabi beritahu terang-terang, selesai. Sahabat ni bila timbul mazhab ni, bila sahabat, bila alim ulama tak jelas tentang satu perkara dan cuba nak menafsirkan dia, maka tafsiran tu berbeza-beza. Itu timbul mazhab. Tapi zaman Nabi tak berlaku benda ni. Sebab apa? Nabi duduk depan. Ada masalah, Nabi kabur lalu. Selesai. Tak timbul khilaf. Tapi bila Nabi wafat, barulah. Baru timbul permasalahan. Jadi nak kabarnya, sebab apa tak ada mazhab zaman Nabi? Memang pada waktu tu tak timbul khilaf, ikhtilaf tak timbul. Sebab Nabi kabur lalu, jelas lalu. Tak ada mazhab, satu je ada. Pak timbul ni lepas Nabi wafat. Tu dia. Dan tidak ada perbezaan tafsir dari ayat-ayat tu. Tafsiran-tafsiran yang berbeza tak ada. Sebab apa? Bila mereka muskil je, mereka tanya lalu. Nabi kabur lalu. Kalau mereka tak muskil, mereka tak tanya. Mereka bersatu, yakni dengan arti tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbezaan, sebab selesai selalu. Baik, begitu juga tentang malaikat-malaikat. Tuhan menerangkan dalam Al-Quran secukupnya, sehingga tidak ada keraguan. Demikian juga berkaitan dengan para malaikat ni, cerita tentang malaikat ni, perkhabaran tentang malaikat ni. Maka Allah Ta'ala wahyu yang turun tu sahabat terima dengan jelas. Mereka terima, mereka faham molek, mereka pegang, mereka yakin. Maka tak timbullah percanggahan-percanggahan. Kalau ada perselisihan, mereka akan tanya Nabi tu, Nabi jawab tu. Baik, umpamanya Tuhan berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Surah Al-Baqarah ayat 31. Artinya, dan mengajarkan Allah kepada Adam sekalian nama-nama. Kemudian ditanyakan kepada malaikat, apa nama-nama tu kalau kamu benar? Jadi ayat ini menyebut tentang para malaikat. Surah Al-Baqarah ayat 31. Baik, ketika itu tahulah umat Islam, tahulah umat Islam, sahabat-sahabat Nabi, bahawasanya dalam syurga dahulu ada satu makhluk selain manusia yang bernama malaikat. Jadi daripada ayat ni, para sahabat dapat satu pengetahuan. Selain daripada manusia, ada makhluk lain, namanya malaikat. Dan ditahu mana? Disebut dalam ayat Al-Quran. Dan mereka boleh faham dengan baik. Mereka tak soal. Baik, kemudian keadaan malaikat diterangkan dalam ayat ini. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Artinya, mereka tidak mendurhakai Tuhan kalau disuruh, dan mereka mengerjakan sekalian suruhan Tuhan. Jadi antara sifat malaikat ni, mereka tak pernah mendurhakai Allah. Mereka akan laksanakan semua yang diperintahkan. Jadi mereka dapat fahamlah bahawa malaikat ni makhluk suci, makhluk yang tidak pernah bantah Allah Ta'ala. Jadi diberitahu dengan jelas dan terang. Sahabat boleh faham dengan baik, terima dan yakin.
Itu nak beritahu keadaan akidah di zaman Nabi. Tak ada khilaf. Sebab Nabi beritahu apa-apa yang tidak difaham mereka akan tanya. Apa yang mereka faham mereka tak akan tanya. Mereka tak tanya lagi. Sikit lagi boleh dah. Baik, kalau itu ketika itu tahulah sahabat-sahabat Nabi bahawa malaikat itu adalah makhluk yang patuh dan taat kepada Tuhan. Mereka dapat jelas diberitahu. Baik, selagi dalam ayat yang lain dikatakan qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi, surah Al-Baqarah ayat 97. Artinya, katakanlah hai Muhammad, barang siapa memusuhi Jibril maka ia musuh Tuhan, kerana Jibril itu menurunkan Quran pada hatimu dengan izin Tuhan untuk membenarkan kitab-kitab Tuhan yang terdahulu. Baik, ketika itu tahulah sahabat-sahabat Nabi bahawa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Tuhan dengan perantaraan malaikat Jibril. Jelas, terang. Jadi sahabat tahu macam mana wahyu itu diturunkan. Demikian pula tentang Rasul-Rasul Allah dari dulu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, Quran dan lain-lain. Begitu juga tentang hari akhirat, syurga dan neraka, tentang qada dan qadar ilahi diterangkan secukupnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam pelbagai kesempatan. Jadi maklumat-maklumat ini diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat-sahabat ni terima dan beriman dengannya. Apa-apa yang muskil mereka tanya. Contohnya, tak disebut di sinilah, bila disebut tentang qada dan qadar ni, takdir Allah Ta'ala ni, apakah takdir melibatkan perkara baik saja ataupun perkara melibatkan juga perkara buruk, yakni ketaatan saja, apakah takdir ni melibatkan perkara ketaatan saja ataupun masuk belaka baik buruk, taat maksiat, semua takdir Allah. Sahabat pernah tanya. Sebab apa sahabat tanya? Sahabat tak berapa jelas itu, dan Nabi beri penjelasan. Nabi beri pedoman. Nak beritahu bahawa bila ada benda je sahabat tak clear, tak faham dengan baik atau keliru, mereka tanya Nabi. Dan sesal selalu nak kabarnya, kesimpulannya bahawa tidak ada aliran pemikiran zaman sahabat Nabi, zaman Nabi ini. Sebab semuanya je. Ada muskil, Nabi beritahu. Jelas lalu. Tak ada orang ni kabur, orang ni kata, tak ada. Nabi beritahu, semuanya terima, akur. Jadi tak ada aliran pemikiran lain. Saya nak habis sikit. Sahabat-sahabat Nabi memahamkan semuanya itu sefaham-fahamnya dan yakin seyakin-yakinnya. Dan kalau umpamanya ada kurang jelas atau yang muskil atau sedikit perselisihan faham, lantas ditanya kepada Nabi, di mana Nabi menjelaskan persoalan-persoalan sebaik-baiknya sehingga tak terjadi perselisihan faham lagi. Jadi kadang-kadang berlaku juga perselisihan faham di antara sahabat, tapi sesal selalu. Sesal selalu. Tak timbul, tak berlarutan. Jadi penjelasan Nabi itulah yang menyelesaikan. Jadi tak timbul mazhab di sini sebab penjelasan Nabi lah saja yang diguna pakai. Lain-lain itu tidak ada orang ni setuju, orang ni tak setuju, sampai bila-bila ada lah. Ada muskil, memang berlaku juga muskil, bukan jangan salah faham, jangan kata tak ada muskil langsung di tangan sahabat, pernah berlaku. Tapi sesal selalu dan mereka terima hak Nabi khabar tu. Sebagai penutup saya nak beritahu, saya takut orang tersalah faham atas ungkapan umum yang disebutkan tadi itu. Zaman sahabat Nabi tak ada percanggahan. Sebab Nabi kawal belaka. Ada masalah mereka tanya Nabi, Nabi menjawab. Jadi kita bimbang takut orang lain ni banyak soal. Kok kan tak ada langsung. Saya nak khabar bukan tak ada langsung. Pernah berlaku perbezaan antara sahabat ni, tetapi sesal selalu. Mujuk pada Nabi, Nabi beritahu dan mereka pakai hak Nabi khabar tu. Contohnya akhirlah penutup malam ni, bila Ubay bin Ka'ab dia semayang dalam satu masjid, dia baca ayat Al-Quran dengan satu bentuk qiraat.
Tiba-tiba dalam masjid tu ada seorang yang semayang, yang juga baca Quran, tapi lain daripada bacaan dia baca tu. Lain. Jadi dia beranggapan bacaan orang tu salah lah, lain. Sebab apa? Kerana dia yakin dia belajar daripada Nabi. Nabi ajar ke dia. Tiba-tiba dia dengar orang lain baca lain. Jadi pada anggapan dia, orang tu salah lah baca. Kemudian ada pula seorang lagi masuk masjid, semayang, baca Al-Quran, lain lagi bacaan dia tu. Jadi masing-masing beritahulah, ni salah ni, lain bacaan ni. Akhir sekali mereka kata, dok, masing-masing kata kami ni terima daripada Nabi belaka. Akhir sekali ketiga-tiga menghadap Nabi lah. Apa yang mereka lakukan? Nabi suruh baca seorang-seorang. Nabi suruh baca, Ubay bin Ka'ab baca. Bila Nabi selesai baca, Nabi kata betul. Dia kata betul. Nabi suruh seorang lagi pula baca. Baca Nabi dengar. Nabi kata betul juga. Betul juga. Nabi suruh seorang lagi baca Nabi dengar. Nabi kata betul juga. Bila jadi gini, Ubay ni dia kata aku mari nyakit sikit. Mari nyakit aku. Nyakit jahiliah aku. Jahiliah takzib. Aku rasa macam ada mula timbul penyakit jahiliah aku ni, macam nak mendustakan Nabi lah. Takkan betul lah ke tiga-tiga ni? Dia faham gitu. Jadi dia timbul, mari gerak hati tu. Lalu apa yang Nabi buat? Nabi katok dada dia, pukul dada dia. Kata Ubay, dia kata siapa perlu rejak aku, perlu. Maka dengan sebab perbuatan Nabi tu, Allah telah hilangkan muski aku tu, keraguan aku tak ada Nabi, Allah tak cabut. Dan aku yakin nak kabarnya, pertama sekali saya nak beritahu bahawa ikhtilaf ni tetap berlaku di antara sahabat, tapi ikhtilaf tu dah lama. Mereka selesai dengan satu jawapan daripada Nabi. Tapi timbul ikhtilaf yang berlarutan ni lepas daripada tu. Nanti kita akan tengok pada kuliah akan datang bermulanya mazhab ni macam mana, supaya kita tahu. Maka sekadar itu dulu, dan insyaAllah akan sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.